Melaksanakan hukum Allah oleh umat Islam bukan perkara yang perlu ditangguh-tangguh, bahkan disegerakan. Memahami hukum Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang perlu ditangguh. Mempelajari hukum hakam Allah bukan perkara yang perlu ditangguh, bahkan wajib disegerakan. Muslimin jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang kedua yang berlaku pada bulan Syaban juga ialah turunnya ayat dan surah Al-Ahzab yang seringkali dibacakan oleh Bilal ketika solat Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah bersalawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu ayat perintah, bukan perintah wajib, perintah sunat. Bagi kita yang mendengar ayat dibacakan, sepatutnya kita tidak mendengar ayat itu saja, tapi kita melafazkan selawat kata junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sangat ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Itu hak pendek, dan kita akan mendengar selawat ini pada Ramadan akan datang insya-Allah. Kalau diizinkan, dah pun diizinkan untuk bertarawih. Pada tahun ini imam seorang, terlepas semua jadi imam di rumah. Kalau selawat pun biarlah selawat yang sebut itu selawat yang betul. Nak lafazkan selawat di surau ni buat tarawih apa doa? 8. Ini geng engkau perintah Jabatan Islam kata 20. Kenapa tuan-tuan ikat perintah? Karena kita mengambil pandangan ramai. Tentu kalau semua hari penuh pada malam pertama, agak-agak semua tunggu. Lepas 8 semua cabut habis. Samalah tempat saya. Kami mengambil pandangan ramai. Biasaannya pada lepas 8 rakaat, kalau ada 20 sof, tinggallah 2 sof. Pada tinggal 2 sof, kita ikut jumhur ulama. Yang ramai balik, kita balik semua. Allahu Akbar. Kita buat perkara yang menjadi khilaf tentang bilangan rakaat tarawih. Ada ulama mengatakan 8. Di zaman Rasulullah dibuat 8. Ada ulama mengatakan Rasulullah buat 10. Zaman Sayyidina Umar membuat 20. Ada ulama mengatakan buat 36. Yang paling banyak adalah 100 rakaat. Try tengok malam tamu. Pertama imam umum malam ni tarawih kita 100 rakaat. Tentu akan dengar belakang mesti gila tu imam. InsyaAllah kalau semayang banyak-banyak, InsyaAllah orang kata gila. Sembang banyak, tak gila. Tak tahu siapa yang gila sebenarnya. Muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, peristiwa yang berlaku pada bulan Syaban. Kita ambil sikit, kita baca kitab. Dah main 11 kali tu tuan. Bukan tiap hari. Bulan depan confirm tak ada lah, bulan puasa. Ada juga? Ada tentu buat dia tak main lah. Ada tazkirah. Ada juga 2 kali engkau perintah. Tazkirah tak boleh buat, untuk buat juga. Dan sama juga tempat saya, kami buat juga. Jadi itulah kesempatan masa yang lebih ramai untuk kita menyebut tentang perkara-perkara melibatkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara perkara yang disebut, tuan-tuan sebutlah, kehidupan manusia ini kita akan menerima 4 panggilan. 2 panggilan yang dilayan, 2 panggilan yang tidak berupa dilayan. Panggilan pertama yang dilayan ialah panggilan telefon. Kadang-kadang tengah sembahyang pun dah layan lagi. Allah, tak boleh berpisah dengan handphone. Tapi kita sini alhamdulillah semua datang bawa handphone tapi tutup. Boleh dimanjung ada sebuah surah madah, surah tu tengah mayang asar. Ada seorang hamba Allah handphone tak tutup, dia laungkan azan. Tengah mayang asar laung azan. Pening habis-habis. Tok imam pun serabut. Dengan azan tengah mayang. Allah Akbar. Habis-habis bayang pun surah bangkit tu. Tuan-tuan, bukan hang seorang lain pun, kami pada juga tutuplah sama. Allah Akbar. Panggilan telefon tuan siapa tak layan. Lebih baik panggilan telefon kalau dibuat panggilan tengah-tengah malam. Kalau bercakap dengan makwa berbeza dengan cakap dengan bini. Betul. Ada mawai, ada lagi, Masya Allah, Alhamdulillah.
alhamdulillah. Tadi panggilannya kita layan sungguh-sungguh tuan. Dan akhir zaman panggilan telefon berbunyi dengan berbagai irama. Jadi insya-Allah saya silent. Kita masuk ke surau nanti kita silent lah, jangan tak silent pula nanya orang lagi bawah kita. Yang kedua panggilan yang kita layan adalah panggilan kelui. Ya, kelui bila minggu depan dah bincang dah bang nak pergi kelui dah rumah jimat ni, pergi nak pakai baju warna apa. Seminggu lagi tu bincang. Nak pergi baju warna apa, pakai setondol nak kita. Nak pergi buku apa, pergi lepas zuhur ke, pergi mula jamuan start pukul 11. Dah bincang berapa lagi. Pergi awal pukul 11 sampai dah. Pasal apa kalau pergi lewat pokok surau dia makan habis. Kita tinggal saki-baki. Allahu Akbar. Ya, yang tiga adalah panggilan yang orang tak peduli adalah panggilan azan. Kita mendengar kalimah hayya 'alas solah, as-salatu khairun minan naum berpuluh tahun dah. Tapi jemaah di masjid di surau inilah yang ada. Adakah ahli qaryah Batu Nam banyak ni? Orang qaryah Batu Nam ni, surau ni. Rumah 300 datang malam ni 290. Alhamdulillah. Ramai. Yang tentu tak nampak ramai. Saya kalau 300 mana lagi balance? Di mana beradanya umat Islam yang tidak beri panggilan hayya 'alas solah, panggilan untuk mendirikan solat. Itu ada Datuk Bilal tanya saya, ustaz boleh tak? Saya dah Bilal surau ni ustaz, surau taman dah 15 tahun. Dia tahu macam nak sumuknya. Memang nak sumuk ustaz, dengan ustaz lah. Sumuk saya. Awak azan ustaz tahun ni tahun ke-15. Azan jadi Bilal surau. Tapi yang datang ke surau ustaz banyak ni. Habis tu macam mana? Dia tanya saya, ustaz boleh tak saya nak laung azan tu nak buat pelik hayya 'alas solah dengan as-salatu khairun minan naum, saya nak ulang banyak kali. Kita bagi tempoh 3 hari nak cari kitab. Nak cari kitab boleh tak boleh azan banyak kali ulang hayya 'alas solah. Kita pun buka kitab. Tak ada yang kata melarang lebih pada 2 kali. Saya kata tuan ikut suka tuan lah. Dia azan subuh bagi tu. Itulah hari tu subuh saya hadir kuliah tempat dia. Dia azan hayya 'alas solah dia 10 kali. As-salatu khairun minan naum 10 kali. Pagi tu agak ramai sikit. Kita mendengar ramai pagi ni pasal Datuk Bilal buat kerja pelik. Orang terkejut. Hayya 'alas solah dia buat pelbagai irama lah. Banyak lagu. Dah 10 kali. Atau ramai pagi tu. Kita kuliah bersemangat sikit. Lepas tu besok pagi tanya pula, jangan ulang lagi tak? Ulang kata, berapa orang? Ada 10 orang. Balik asal balik. Tabi'ah manusia yang ada pada kita. Berapa ramai yang tidak mendengar? Semua mendengar kalimah azan. Bagi orang lelaki hari Jumaat, idza nudiya lis-salah, dipanggil pada hari Jumaat. Tapi berapa ramai yang hadir lebih awal ke masjid. Kemudian panggilan yang terakhir adalah panggilan Malikul Maut, panggilan Israel. Berapa ramai yang bersedia atau tidak bersedia? Saya memang kena sedia. Malam tadi pun hampir-hampir dipanggil. Batal kuliah kerana hampir-hampir serangan kali yang keempat. Tak pergi mana malam. Hanya hadir masjid ke rumah. Bawa anak bawa standby. Malah sakit, memang rasa pedih. Rasa jantung yang dibuat. Wallahu a'lam. Kita sentiasa menanti panggilan Israel yang tidak ada tempoh, tidak ada masa bila dia akan memanggil kita. Bagi yang beriman, dia akan menanti. Tapi orang yang lain, kita bimbang orang yang tak tahu tentang panggilan ini. Panggilan dipanggil sekali, dia tak akan panggil berkali-kali. Yang kematian tidak akan balik semula. Muslimin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir pada peristiwa bulan Syaban, ialah kita ambil pengajaran. Dan peristiwa ifki, peristiwa tohmahan, peristiwa fitnah, berita bohong terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Firman Allah Subhanahu wa taala baca awal tadi surah An-Nur ayat ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya orang-orang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Yang bawa cerita fitnah terhadap Aisyah adalah mereka yang bersama dengan kumpulan Aisyah selepas peperangan Bani Mustaliq, bahkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, janganlah kamu mengira bahawa itulah berita bohong itu buruk bagi kamu, tapi ialah berita yang baik bagi kamu kerana kamu mengenali siapakah musuh Allah sebenarnya. Tiap-tiap seorang pada mereka yang menyebarkan berita itu pasti mendapat azab dari dosa yang mereka kerjakan. Dan setiap antara mereka yang mengambil bahagian untuk menyambung, menyiarkan, menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita bohong atau berita fitnah itu, kata Allah, bagi mereka itu adalah azab yang besar. Tersebut pada ayat ini ringkasnya adalah kisah tuduhan zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang ketiga. Saya ulang balik untuk ingatan kita. Isteri Nabi yang pertama namanya Khadijah, bukan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu telekung. Telekung Siti Khadijah. Muslimat pakai tak telekung tu? Pakai tak telekung Siti Khadijah? Oh, Muslimat beli tak? Tak apa, beli semua kena kelentong. Khadijah mana pakai telekung lagi pada zaman tu. Belum diwajibkan hijab, belum diwajibkan solat. Tapi dia kena nak ambil nama untuk kelima, buah nama telekung Siti Khadijah. Buah nama bini mak akhir, nama apa ni? Bini apa? Nama bini? Buah nama telekung Imah laku tak? Taubat tak laku mak akhir, pakai diri ke? Dia buah nama telekung Siti Khadijah, tak beli habis. Allahu Akbar. Khadijah isteri pertama, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian yang keempat adalah Hafsah binti Umar, yang kelima Zainab, yang keenam Ummu Salamah, yang tujuh Zainab juga binti Jahsy, yang ke-8, 9, 10, 11, 12 empat cari sendiri. Menang itu. Muslimin itu dia. Isteri Nabi yang ketiga nama Aisyah. Ketika peperangan Bani Mustaliq yang berlaku selepas peperangan Ahzab dan sebelum berlakunya perjanjian Hudaybiyah, namanya peperangan Bani Mustaliq. Nabi ketika peperangan tersebut, ketika balik selesai peperangan Bani Mustaliq, Islam mencapai kemenangan. Lalu Rasulullah ketika nak balik, Rasulullah memilih dan mengundi siapakah isteri yang akan bersama dalam kumpulan pertama untuk balik. Dia buat rombongan, dia buat kumpulan. Kalau bagi tentera dia panggil section perjalanan, tak jalan semua serentak, takut dikejar oleh musuh yang ada. Dia buat grup. Ketika dia buat ni, Aisyah berada di kumpulan lain selain kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika balik itulah, bahkan sebelum peperangan Bani Mustaliq telah turunnya ayat berkaitan dengan hijab. Dah turun ayat berkaitan dengan suruhan isteri-isteri Rasulullah dan mana-mana wanita mukminah mengenakan hijab. Dan sahabat, tuan tengok sifat sahabat Nabi. Walaupun selepas perang, ketika selesai perang, belum sampai Madinah lagi, perjalanan mereka tidak memandang kepada mana-mana perempuan yang terlibat dalam peperangan tersebut, nak menjaga pandangan. Tak tengok, walaupun nak pergi tengok anak mata panggil apa? Keling pun tidak. Ini antara penjagaan mata bagi orang lelaki sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita memang out. Bab jaga mata memang payah. Contoh kita mesyuarat malam ni lah. Syuarat ke malam, syuarat siang hari, syuarat AJK Surau, syuarat mana tak syuarat sini, syuarat di restoran, nak bincang tentang program Ramadan, syuarat di restoran, sambil makan minum lah, syuarat santai, ada pengusi, ada tu imam, ada belakang AJK Surau. Tengah syuarat, lalu perempuan sebelah kita pakai skirt, macam mana? Syuarat sambung ke berhenti dulu? Tak imam? Tak imam macam mana? Tak imam
Imam kata berhenti dulu, AJK lagi awal. Imam kata berhenti, AJK belum sampai, tengok dah. Allahu Akbar. Nak cerita bagaimana dosa mata kita tuan. Allahu Akbar. Kalau tak jaga weh. Lalu dalam perangai kita turunnya ayat hijab. Aisyah yang waktu itu berusia 16 tahun dan badannya ringan. Dia diusung dalam tandu. Ada 4 orang pengusung, dan berada di kumpulan yang kedua selepas kumpulan Rasulullah. Kenapa badan muslimah dulu badan tinggi? Kerana terlibat dengan peperangan, terlibat dengan bantuan, mengutamakan orang lain untuk makan, terlibat dengan semua program, bahkan hidup dalam kemiskinan. Berbanding zaman kita hari ni, masa kahwin umur 40, lepas kahwin berat 40, masa lepas kahwin tengok siapa nak elok. Allahu Akbar. Badan kita makan je, makan kita korang. Kalau tak ada, kalau ada tu yang buat program surau kena buat lebih, tak boleh buat cukup. Orang pertama dia makan, dia ingat orang belakang lah, dia berdaya dulu. Bukan surau kita, surau tak lain muslimin tu dia. Ketika diusung tu, Aisyah diusung dalam berhijab. Sahabat yang mengusung pun tak tengok, hanya mendengar suara. Dalam perjalanan tu mereka berehat. Tengah rehat, Aisyah beritahu pada pengusung dia nak qada hajat. Dia keluar pada tandu tu qada hajat. Ketika nak balik dalam lepas qada hajat, dia terasa bahawa kalung dia jatuh. Dia cari agak lama, dan sahabat pun tak tengok dalam tandu, merasakan mungkin dah lama Aisyah dah masuk. Dia angkat, usung jalan. Kerana Aisyah badan yang kecil dan ringan, tak rasa diusung daripada sahabat. Dan ketika Aisyah patah balik tempat yang buang qada hajat cari kalung tu, dia tengok tim pengusung dah tak ada. Aisyah seorang yang terlibat dengan peperangan, dia tidak mengambil keputusan untuk jalan seorang-seorang, tak bahaya. Dia tunggu di mana tempat dia ditinggalkan kerana ada lagi kumpulan belakang. Ketika tunggu tu, dia terlena. Kelena datang sahabat, kumpulan dia panggil perisik, kumpulan hak terakhir diketuai oleh Safwan. Dan di belakang Safwan ada lagi kumpulan lain. Itu kumpulan yang tidak disedari, itu kumpulan di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay, bapa munafik seantero dunia. Ketika Safwan yang mengenali, walaupun ditutup hijab, dia kata, adakah buat ini Aisyah isteri Rasulullah? Aisyah kata, ya, aku tinggalkan. Jadi Safwan mengarahkan Aisyah, dia turun pada belakang unta, kata riwayat kuda. Kata riwayat yang sahih adalah unta. Dia turun pada unta, dia arahkan Aisyah duduk atas unta, dia berjalan. Waktu itulah dilihat oleh Abdullah bin Ubay, disebut usbatun minkum, kumpulan yang ada di kalangan kamu. Usbah ni maksudnya lebih ramai, bukan seorang, lebih dari 10 orang. Di kalangan orang-orang Abdullah bin Ubay yang melihat inilah kesempatan untuk memfitnah Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas nampak Aisyah tu, belum Aisyah sampai kepada Rasulullah, kumpulan depan, sebaran fitnah dah sampai dah. Cekak Abdullah bin Ubay. Tu zaman tak ada WhatsApp. Tak ada WhatsApp lagi, lagi-lagi. Allahu Akbar. Kemudian dituduh pun nak sampai ke depan tu makan masa 2 hari 2 malam. Dan Ubay dia tak tuduh zina, tak tuduh direct Aisyah berzina dengan Safwan, tak. Dia buat bahasa simbolik, bahasa kiasan. Malam tadi Aisyah tidur di mana, sedangkan dia bersama dengan Safwan. Sampai berita daripada Nabi SAW, Nabi terkejut dan bersedih, sehingga Nabi tidak meraih, tidak melayan Aisyah selama sebulan sampai perang Bani Mustalik. Sedangkan waktu itu Aisyah tak tahu lagi tentang berita fitnah yang dibuat. Lepas sebulan tengok Nabi pun tak layan dia, baru dia tahu bahawa dia telah difitnah. Dan bayangkan kita ambil apa masuk tersirat, bahawa fitnah ni tak kira siapa bangsa, hatta keluarga Nabi pun difitnah, apatah lagi kita. Tuan-tuan, jaga-jaga, kerana jarum-jarum fitnah tidak pernah berhenti berjalan.
Penyebar fitnah tidak pernah berhenti berjalan. Allah kata usbatum minkum, orang yang mungkin ada bersama kamu, orang yang mungkin kenal kamu, adik-beradik kamu, kenalan kamu, kawan-kawan kamu, yang akan menjadi tukang sebar fitnah kepada kita. Saya pesan kepada jemaah saya, tolonglah jaga, jangan sampai kita menjadi asbab kepada fitnah. Duduk di Ipoh ni lagi tempat sakan. Tuan saya pesan Tok Imam dulu. Kalau pergi pekan Ipoh tu, bawa kereta, nak parking kereta, tengok-tengok tempat sama. Walaupun depan tu ada kosong, jangan parking. Jika ada parking depan tu kedai nombor, jangan parking memang bahaya. Kerana fitnah boleh berjalan. Ketika Tok Imam turun dengan serban, seorang orang buat musuh Imam kata, aku nampak kereta Tok Imam parking depan kedai nombor. Dia buat apa? Tak tuduh Tok Imam main nombor, takkan. Pergi tengok. Orang kedua kata, aku nampak Tok Imam beratur. Dia sampai berita kedua. Berita ketiga, orang ketiga, aku nampak dia beli 4 keping big small. Orang keempat, bukan 4 keping tuan, 40 keping. Pasal untung banyak. Tok Imam tak tahu cerita. Sebaran WhatsApp dah sampai dah. Belum balik lagi dah sampai dah. Allah Akbar. Kemudian berita tu senyap. Berita tuduhan zina pada Aisyah bersenyap. Makan masa berbulan untuk dicucikan. Ketika Nabi bertanya dengan Usamah dan bertanya dengan Ali bin Abi Thalib, bagaimana pandangan kamu? Usamah kata, Aisyah seorang wanita yang bersih, mustahil dia terlibat dengan zina tersebut. Sayyidina Ali kata apa? Inilah jarum-jarum kejahatan musuh kita ya Rasulullah. Dia mencari kesempatan. Sayyidina Ali, jawapan Sayyidina Ali menyebabkan Rasulullah makin terkejut dan makin susah hati. Kenapa? Kerana bimbang. Benda itu benda yang tidak benar, tapi akan menjadi peristiwa yang betul apabila dicakap oleh ramai orang. Kata dia, aku nampak Tok Imam kata-kata makin kata masuk beratok sekali. Lepas minggu senyap berita tu, cukup 10 hari Tok Imam umum, malam ni saya buat unuri sah duit nombor. Lepas minggu rupanya buat duit jamu kita, duit nombor. Kita nak makan pun takut lah. Kerana jarum fitnah tu dia tak kira siapa. Jaga-jagalah kita. Baik kita orang lelaki, orang depan, elakkan jalan untuk menyebabkan kita terkena fitnah. Zaman hari ini fitnah tuan-tuan, siapa yang tak pernah terkena? Berbagai cara dibuat oleh musuh. Musuh tu musuh yang ada bersama kita. Moga-moga kita ambil pengajaran. Jangan menjadi orang yang terlibat dengan jalan-jalan mudah kepada fitnah yang akan merosakkan maruah, akhlak dan keluarga kita. Kalau membunuh, mati terus. Kalau fitnah, dia bunuh satu keturunan. Dia bunuh kita, dia bunuh pasangan kita, dia bunuh ahli keluarga, dia bunuh jamaah kita. Dan inilah jarum yang sedang dimainkan oleh media massa tanpa mengira siapa sasaran dia. Macam-macam kisah yang terdengar tentang isu-isu fitnah yang berlaku. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kita sambung sikit pengajian kita dalam kitab Madza yakni intimali Islam. Apa artinya aku mengenal Islam? Dalam bab yang pertama lagi, iaitu aku mestilah Muslim pada sudut akidah. Perkara yang kedua, tengok tidur pada perkara utama. Ada kitab? Ada lah. Yang ada kitab buka. Yang ada kitab buka kitab, yang tak ada kitab buka kapek. Buku ada buah kapek. Allahu'alam. Jangan minum. Oh, mak ni bau. Ini bau original betul. Ruang 97. Buat saya tulis sebelum sakit dan buat mineral. Ala Fonte dengan beliau atau beliau. Jadi nama beliau tu dengan Ala Fonte ni memang kandungan mineral yang sangat tinggi. Saya pernah test yang dia boleh menyala lampu kerana kandungan mineral. Yang paling kuat menyala lampu adalah air zam-zam. Air gaul Datuk nombor 6-7 tu. Yang tak atas sekali adalah beliau dengan Ala Fonte ni memang kuat kandungan mineral. Dan banyak juga syarikat mineral
yang hanya buat air tapisan tapi namakan air mineral. Atau memang lampu tak nyala, terbakar tu. Tak nyala langsung. Muslimin jamaah rahimahumullah, penjagaan air itu, sumber air untuk kita minum. Muslimin jamaah rahimahumullah. Yang kedua, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan atau untuk bermain-main sahaja. Kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak mempunyai tujuan itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Perkara yang kedua merupakan akidah wajib beriman tentang penciptaan alam ini pasti ada tujuan, pasti ada matlamat dan tidak menjadi perkara sia-sia. Yang sia-sia itu manusia buat. Banyak perkara sia-sia yang kita buat. Bukan cakap kerja buat, kadang sembang kita pun banyak sia-sia. Sembang, sembang kosong. Kalau di zaman bulan lepas Nabi ke Isra' Mi'raj naik Buraq. Buraq ni kenderaan yang disebut sebagai laju macam kilat tu, balkon kilat. Tapi kalau orang kita sembang borak kosong, borak juga, tapi laju kau main. Sembang kosong kita cukup banyak. Perkara sia-sia yang kita buat. Perkara yang kita buat, sembang juga kadang-kadang menyebabkan kita sia-sia laku. Sembang kosong, sembang nak buat ketupat, nak buat membawa, memang seronok. Sembang cakap yang paling seronok, nak nuntut orang. Yang orang tu tak ada depan kita, Allah Akbar, modal cukup banyak, nak kutuk tu imam. Dia tak ada, tu imam bersama. Dia keluar dia seorang, tak pergi nyampuk tu. Aku lama dah parti tu imam ni. Depan kita yang baik, belakang yang hitam kita. Dia tak depan kita. Inilah perangai Abdullah bin Ubay. Saya sebut kisah tu, kata munafik ini ada ketuanya. Satu hari Abdullah bin Ubay ni dia kutuk Seloma gila-gila. Sembang geng dia, kutuk gila-gila. Merapak tu, tengah-tengah kutuk Seloma lalu, dia tinggal geng dia, pergi peluk Seloma, cium tangan, peluk tu. Dia kata ni perangai Seloma, dia perangai Abdullah bin Ubay. Dan tak ada depan dia, memang dia kutuk hentam. Sampai orang tua tu, oh dia lah orang tamu, tinggal geng. Ya Allah, Umar lama tak jumpa, rindu, peluk, cium, siap cium lagi. Abdullah bin Ubay dia jaga zaman kita tu, orang yang lebih ramai lagi pada ni muslimin kita. Dan kenapa? Kerana perbuatan sia-sia itu adalah sifat makhluk dan bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan dalam muka bumi ini melainkan ada manfaat. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu. Segala makhluk, daripada yang kecil sampai sebesar, daripada kuman sampai ke bumi, ke langit, cakrawala, pasti ada manfaat untuk manusia. Kita guna tak guna, wallahu alam. Ada yang kita guna, banyak lagi yang kita tak guna. Contohlah sebutlah manfaat untuk manusia. Nak sebut benda apa? Pokok kayu. Nak sebut binatang. Binatang yang ada manfaat kepada kita. Binatang yang ada manfaat dengan apa kita berjaga-jaga kerana takut dengannya. Manakah semua itu ada manfaat dan ada mudarat pada manusia. Kita bincang untuk makan, kita makan ikan ya. Pernah kita tangkap ikan? Siapa nelayan? Orang Tambun. Nak makan ikan, pergi laut, tangkap nyeri. Ada laut sini. Kena ke Pangku, jauh tak padan nak pergi. Sebab kita tak tahu, yang tahu seorang yang berapa jumlah ikan di laut, berapa ekor. Betul menteri lama tu, ikan kembung di laut ada berapa banyak lagi? Berapa juta lagi? 3 bilion lagi, 3,000 juta. Ini kepakaran yang tak ada pada mana-mana manusia. Boleh tahu jumlah ikan di laut berapa ekor. Kalau Abu Nuwas tujuh 14 kali duduk lagi dia letak jawatan. Lagi aku cerdik, dia lagi cerdik aku. Allahu Akbar. Maknanya kalau ikan di laut, tuan Allahu Akbar, kita melihat penciptaan ikan yang antara izinkan untuk kita makan. Ikan di laut, ikan di sungai dengan pelbagai jenis, pelbagai rasa. Dan hari ini pelbagai harga.
manfaat pasti ada untuk manusia. Ikan kecil, ikan besar. Yang baru ni saya dapat orang bagi, nak kawan nak buat bagi ikan, tak tahu mana, ikan baji. Mana ikan baji? Muka kadang tak semak langsung. Muka tak semak. Ikan baji tu tengok, saya tengok kata, nak buang sistik, macam sistik ular. Tapi rupanya dia antara ikan yang paling murah. Layan tolak sekilo 50 sen. 50 sen. Kata Ustaz, jual kat aku, bagi hang Ustaz. Dia bagi 4 ekor. Dia beritahu cara masak macam mana. Rupanya dia lebih sedap daripada ikan tenggiri. Ikan baji, pergi cari tengok lah. Ikan kecil. Tidak berat kalau kerak ekor ujung tu, potong panjang tu, serupa ular. Ekor ular. Allah Akbar. Mana itulah kenikmatan yang Allah bagi pada kita. Dan Allah Ta'ala bagi pada kita ikan di laut itu ada pelbagai jenama, ada yang murah dan ada yang mahal. Yang murah untuk orang biasa, yang mahal mungkin orang yang ada orang yang senang. Jenahak tak boleh beli. Berapa harga jenahak di Tambun? Berapa? RM10. Murah pula dah. Jenahak siapa ni? Allah Akbar. Ayah ikan tanah dia fresh kan, jenahak main 40 ke atas sebab ikan fresh. Ikan tanpa ais lagi. Saya beli di kampung Setiawan tu, ikan yang baru naik. Allah Akbar. Makan fresh, tak makan ikan kami tak makan ikan tu. Ikan ais tak makan lah. Semua ikan fresh. Mana itulah kesempurnaan Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Bukan sia-sia. Ada ikan yang boleh makan, ikan tak boleh makan. Berbagai jenama. Satu benda. Nak fikir lagi, segala makhluk yang ada dalam muka bumi, hatta semut yang kecil itu pasti ada manfaat. Ada semut di rumah kita, ada cicak di rumah kita, ada manfaat apa? Kita tahu mungkin rumah kita tidak bersih, dan berbagai andaian yang boleh kita buat untuk mengetahui bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini ialah kullu ma siwa Allah, dan Allah adalah alam, termasuk manusia juga adalah alam. Kita pernah mengkaji tentang diri kita. Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullahu taala pernah mengkaji tentang diri dia. Dia mengkaji tentang mata, dia mengkaji tentang telinga. Yang Allah sebut ujung ayatnya qalilan ma tashkurun. Amat sedikit orang yang bersyukur atas nikmat hati, nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan. Dia mengkaji bagaimana ciptaan mata, ciptaan telinga, ciptaan hati ataupun akal. Kalau orang alim yang mengkaji, pasti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengkaji bagaimana Allah Ta'ala memberi pada kita nikmat mata, tuan-tuan, Allah Akbar. Mata yang diberikan boleh tengok, walaupun dua mata tak tengok dua benda sekaligus. Diberikan mata untuk melihat kebaikan, untuk mengetahui bagaimana keburukan. Juga pendengaran, bantar lagi akal atau hati kita. Inilah kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan ini adalah persoalan akidah, kerana melibatkan alam ini ciptaan Allah. Sampai satu masa akan diambil semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permulaan diambil kita, sebut dia panggilan Israel. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga kita bersedia atau tidak bersedia, kita akan dipanggil. Sampai masa. Sampai ketentuan Allah Ta'ala, umur kita takat juga habis. Bagaimana persiapan kita untuk berada di alam yang lebih lama, alam akhirat, alam barzakh. Kalau kita mengkaji tentang kehidupan kita di umur 70 tahun, 70 ke 80 tahun, perkiraan nisbah dengan masa akhirat hanyalah 2 minit setengah. Bahkan kata Nabi Nuh alaihi salam, ketika malaikat tanya, berapa lama masa yang Allah peruntukkan pada kamu wahai Nuh? Jawab Nabi Nuh, masa yang Allah peruntukkan untuk aku ialah aku masuk pintu depan, aku keluar pintu belakang. Itulah masa aku. Masuk pintu rumah, pintu depan, keluar pintu belakang. Sedangkan umur Nabi Nuh berapa tahun? Berapa tahun umur dia? Ada berbagai riwayat. Dia kempen saja 1000 tahun, korang 50. Mana 950 tahun. Kempen saja. Dakwah
lancar parti politik. Pacak bendera kempen untuk sokong Islam. Bila kata tahu yang sokong dia 83 atau 85 orang. Bayangkan tu kempen 900 tahun yang masuk ahli 85 orang ya. Nak banding kita Allah Akbar juga. Itu kalau umur dia 1000 tahun kempen saja. Ada ulama kata umur Nabi Nuh tak kurang dari 3000. Bahkan ada ulama kata tak kurang daripada 5000 tahun umur dia. Tapi dia kata umur aku untuk dunia hanyalah masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Itu hak ribu-ribu, kita hak puluh-puluh ni. Masuk-masuk mati terus. Tak ada langkah mati lah. Masa yang Allah bentukkan pada kita nak duduk lama di alam barzakh. Bagaimana kalau waktu dunia kita menjadi golongan penentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang terlibat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah, matlamat dan tujuan Allah menciptakan alam ini sukar difahami secara terperinci kecuali melalui seorang rasul yang diutuskan Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu apa manfaat yang Allah ciptakan alam ini hanya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini apa perbahasan kita? Perbahasan tentang suasana semasa, berbincang isu vaksin tak habis lagi. Apa lagi? Isu apa yang hebat dicabut? Isu kalimah Allah. Kalimah Allah yang diizinkan oleh mahkamah yang hakim juga mengaku dia Islam. Apalagi isu-isu besar yang kita nampak itu isu universal peringkat negara, hak peringkat Korea kita. Antara isu yang sangat besar, nak mengajak masyarakat kepada masjid, nak mengajak masyarakat kepada hidup berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang mudah. Sedangkan kehidupan kita ni, kehidupan manusia sama je. Dia Islam atau bukan Islam, kehidupan kita sama. Makan, minum, sembang, kerja, hidup, mandi, berak, tidur, itu je. Tapi ada orang yang hidupnya berdasarkan wahyu Allah, ada hidupnya berdasarkan dia ikut nafsunya. Yang hidup ikut wahyu, ikut sunnah dan ikut ajaran Al-Quran Al-Karim. Kita nak makan, tidak akan makan benda yang haram. Kita nak buat kerja, takkan buat kerja tempat benda yang haram. Takkan ambil rasuah. Kalau hidup kita berdasarkan wahyu Allah, kena tahu batas-batas hukum hakam yang difardukan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang hidupnya tak ada beza dengan makhluk lain, tak ada beza dengan binatang haiwan, dia makan ikut suka, dia kerja ikut suka, tidur ikut suka. Patut lagi hari ni golongan yang mengajak masyarakat kepada fahaman liberal, mengatakan kubur masing-masing, apa masalah? Kubur masing-masing, kalau esok jawabnya lagi, nak lepas tak lepas. Kita peringatkan, Nabi ajar kita, bukan kita seorang nak masuk syurga. Kita nak bawa ramai-ramai orang kampung kita, kenalan kita, adik-beradik kita untuk ke syurga. Bukan kita pilih orang yang nak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah kepada kita. Betul Allah sebut pada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Surah Al-Mu'minun ayat 115-116. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini peringatan Allah pada kita. Afahasibtum, Allah bertanya kita, hei manusia, adakah aku buat kamu ni untuk seronok saja, dan kamu tidak akan balik semula pada kehidupan kita atas nama mukmin ini. Kita datang daripada Allah dan kita akan balik semula kepada Allah. Jangan fikir banyak sangat. Kita fikir satu soalan ni. Soalan yang ditanya oleh Munkar Nakir, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu?
Ya. Adakah Tuhan yang dia jawab itu, yang menjadi isu ini Tuhan kalimah Allah, yang dipegang oleh Kristian juga Allah, yang dipegang oleh orang mukmin juga Allah. Ya. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi bil arda ba'da mautiha. Kata Allah, wahai Muhammad, jika aku bertanya pada orang kafir, siapakah menurunkan air pada hujan dari langit yang menghidupkan bumi-bumi yang mati? La yaqulun Allah, pasti mereka menjawab Allah. Kalau kita baca dalam bab tauhid, itulah tauhid rububiyah. Dia tahu Tuhan ni yang turunkan hujan langit itu adalah Tuhan Allah, tapi dia tidak beriman dengan Tuhan Allah yang menurunkan langit itu, menurunkan hujan tersebut. Dia ambil Tuhan-Tuhan lain. Jadi konsep inilah, konsep rububiyah ini kadang-kadang bercabang ke depan umat Islam, membuat perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah yang mengurus takbir dunia, menguruskan ada perkara yang boleh, yang halal, ada perkara yang haram. Bagi mukmin, dia tahu yang mana halal, mana haram. Saya takut bagi mukmin takkan nak ambil benda haram. Kalau sahabat je kita bayangkan dalam kisah Bani Mustalik itu, sahabat yang Allah perintahkan dah turun ayat hijab, nak jeling pun tak nak, kerana bimbang takut mata diazab dalam api neraka. Hari ramai umat Islam tengok baca khabar hari berita internet hari, kes-kes rasuah, siapa jorok? Siapa jorok? Orang kita ke orang lain? Allah Akbar. Bahkan kita dengar musim Covid ni juara dekat siapa tengok? Hak baru ni juara anugerah lagu 14 bulan lepas. Kita tahu tak? Ni payah tak tengok. Musim Covid yang wabak semakin teruk, minta masjid mayang hajat, mak baca Yasin. Tak tahu program saya langsung selama 3 jam, anugerah juara lagu. Padam habis baca Yasin mayang hajat. Allah Akbar. Siapa yang menjurainya? Adakah bangsa kita atau bangsa lain? Bangsa kita sama. Tak sembang. Tak. Minggu ni minggu yang kalau mesti nak baca sembang. Tengku Imran berkahwin dengan adik Niolofo. Apa baca ni? Allah Akbar. Baca apa? Baca harakah Alhamdulillah takbir. Allah Akbar. Ni mendengar jawapan yang mengejutkan ni. Baca harakah. Harakah tak suruh. Harakah memang tak keluar kisah tu. Tapi saya baca semua tuan-tuan. Nak baca juga. Allah Akbar. Heboh tentang perkahwinan. Bukan heboh dengan kahwin. Apa isunya? Isu glamour artis yang bernama Dia Lofa. Jika kahwin duduk tengah-tengah antara abang ipar dengan kakak adik dia. Lalu netizen menegur, jagalah hukum sama. Apa jawapannya? Jawapan yang pasti mengejutkan kita semua. Takkan salah kot nak bermesra dengan abang ipar. Allah Akbar. Inilah suasana yang ada pada hari ini. Bagaimana keadaan? Hukum hakam dah tak dipedulikan. Macam mana kita nak mengajak masyarakat kita pada main-mayang di masjid Masurah, kalau kehidupan masyarakat sendiri tak peduli pada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak balik, kalau tak ada tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab dulu. Kalau kita hari ini tidak ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ikut syariat nafsu. Nafsu memang tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Dalam peti kepuasan dunia, nafsu memang tak pernah basah letih. Nak saja. Tengok Tansuk, saya dapat jemputan. Ustaz Tansuk tolong datang tempat kami lepas mayang asar. Dia akan baca Yasin dan ada jamuan bubur durian. Saya kata minta maaf tak ada pergi durian saya pantang. Kalau Ustaz kata sudu takkan tak boleh. Ni hak pokok nyamuk ni. Pokok nyamuk tukang rasuk ni. Allah Akbar. Takkan tak boleh buat satu sudu, satu mangkuk, makan sikit rasa. Faham tak? Walaupun ianya benda yang halal dimakan, tapi atas nama penjagaan kita pun risau juga. Dekat-dekat nak pergi ni, biarlah pergi cara yang elok.
Bukan pergi dengan cara kita sendiri melanggar perkara yang ditegur untuk mendatangkan penyakit semula. Inilah masyarakat kita yang hidup begitu. Kalau kau buat program di masjid, ada makan, pasti ramai. Kalau puasa ada murai. Pergilah mana masjid bulan puasa ni, insya-Allah minggu pertama, kedua memang sendak surau gitu. Minggu tiga dia mula kurang dah. Tuan-tuan, sampai bila dia jadi ke? Sampai bila kita akan penuh ruang masjid kita sehingga malam-malam terakhir Ramadan? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, cubalah ikhtiar dekat mana kita mampu nak meramaikan. Itu kita buat 8 rakaat. Ikut pendapat ramai kalau buat 20. Tinggal muka-muka ni lah, muka-muka istiqamah dengan surah Al-Huda. Muka-muka baru tak agak pun 8 dah dah. Takkan tarawih bukan 8, tarawih hanya 2 rakaat. Buat 2 balik. Buat 2 balik. Salah, tak salah. Jadi buat ini bincang pembahasan tentang rakaat. Allah Akbar. Itu pun tak selesai masalah. Benda lain yang patut kita bincang isu bilangan rakaat tarawih. Tahun lepas tak buat di surau pun tak habis pun. Allah buat ini sifat manusia. Allah tahu fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah, Raja yang sebenar, tiada Tuhan selainnya, yang arash yang mulia, yang arash yang mulia, arash yang besar, milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kehidupan kita bagi orang yang berakidah, kita tidak boleh berpisah dengan syariat Allah. Apa pun yang kita buat, atau duduk dalam surau waktu ni, ada pelbagai hukum. Ya, kalau ini masjid, kalau masjid contoh, duduk dalam masjid kita beratikaf boleh pahala. Ada duduk masjid tidak boleh atikaf, tak boleh pahala. Duduk yang sama. Ya. Datang untuk mendengar pengajian Fardhu Ain, dia wajib. Ada yang datang bukan dengar, nak cari salah, nak buat laporan. Pelbagai hukum boleh datang dengan apa yang kita lakukan pada setiap saat, setiap masa kita. Muslimin jamaah rahimahullah. Yang ketiga, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah dan memberitahu mereka tentang matlamat dan kewujudan mereka di dunia ini dan ke mana akhirnya penghidupan mereka, yakni ke syurga ataupun neraka. Saya mestilah beriman bahawa Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir daripada Rasul yang diutuskan oleh Allah. Baginda dibantu dan diperkuatkan oleh Allah dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal abadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man khaffat alaihi dhalalah. Nak ulai banyak ayat ni. Jambil sikit. Jambil lengang tambah tu. Kita wajib beriman Allah mengutuskan Rasul dan memberikan Rasul kitab-kitab wahyu Allah untuk mengajar manusia. Allah menghantarkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan Al-Quran padanya bukan untuk hiasan, untuk mengajar manusia bagaimana penggunaan kita sebagai dustur, sebagai ikutan, sebagai imam gitu. Untuk berapa ramai orang yang baca Quran hari ini? Berapa ramai orang yang tak membaca Al-Quran? Berapa ramai orang yang baca Quran dan tak faham Al-Quran Karim? Hanya mencari ada kumpulan untuk mengaji Quran, nak betul tajwid semata-mata. Hukum hakam lain ditinggalkan. Ada baca Quran untuk nak betulkan lagu semata-mata. Ya. Kisah Al-Quran ditinggalkan. Dan ada orang baca Quran untuk nak bagi orang minat dengan dia. Katakan suara dia sedap. Dan berbagai matlamat. Kalau matlamat itu yang ada pada kita, kita bercanggah dengan matlamat Allah menurunkan Quran dan kitab kepada kita. Kerana Quran dan Rasul yang Allah bagi kepada kita nak mengajar kita, nak pergi tempat terakhir kita, syurga maupun neraka. Tentang tidak buka surah Ar-Rahman, ya, satu ayat yang menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga. Ya, surah Rahman, bacalah surah Rahman, surah yang Allah ulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Merupakan satu sindiran, pertanyaan Allah pada kita manusia yang tak beriman.
nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Allah menceritakan tentang ayat itu, termasuk menceritakan tentang nikmat syurga. Banyak ayat menceritakan tentang nikmat syurga. Termasuk apa dia? Diceritakan bentuk asal peneman kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu bidadari. Disebut matanya wa mudhammata, matanya kalau putih-putih terang, kalau hitam-hitam terang. Tengok mata pun terliru lah. Nak cerita bagi orang mukmin, kalau baca atas cerita tengok, nak buat khairan bagaimana bentuk mata dia tadi. Tengok mata putih pun, ya Rabbi, cantik. Tapi Allah dan Rasulullah mengulas lebih panjang dalam hadis Nabi, menceritakan tentang kecantikan bidadari, manusia yang bukan daripada dunia, tapi manusia ciptaan Allah dalam syurga. Yang dikatakan cantik, tapi lebih cantik kalau manusia dunia masuk ke syurga, dia lebih cantik berkali ganda daripada bidadari syurga. Sebab dia muslimat-muslimat kita menjadi penghuni syurga, bahkan mengotai golongan bidadari dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan kecantikan dan nikmat syurga yang kesemua dah. Contoh kita baca syurga dekat kita nak syurga, David Al-Mugham pun nak syurga. Etiket apa yang ku nantimu di pintu syurga. Kalau dia pun nak syurga, tuan-tuan kita letak lagi. Seperti Imam tadi kata, kita beramal dalam 3 keadaan. Kita beramal hari ini kerana nak syurga. Beramal kerana apa? Kerana tak nak neraka. Beramal yang ketiga kerana nak mencari redha Allah. Tuan-tuan hak mana? Dia 3 kali. Tak ada tuan yang bentong. Kita hanya pertama je. Beramal kerana mencari redha Allah. Allahu Akbar. Tak mau syurga, tak mau neraka, tak sebut pak syurga neraka. Tak ada asal-asal. Paling kurang kita ambil hak tamak, walaupun itulah selemah-lemah iman, selemah-lemah amalan, beramal kerana nak syurga pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menceritakan dah sikitlah, dah hujung selingan tentang syurga, dah neraka tangguh you. Benda yang takutkan kita. Nabi kata apa? Nak melihat kecantikan bidadari syurga pada warna kulit yang putih, bukan keputihan yang penyakit. Warna kulit yang putih, bukan pada badan tapi hanya pada betis, kata Nabi. Dia kata apa? Putihnya betis bidadari. Nabi kata ditutup dengan 70 helai kain sutra. Wa yatufu alaihim, apa ayat surah As-Sajdah tu? Khullu istabraq. Syurga dibuat dengan apa? Sutra yang paling mahal. Kita sebut dulu. Kalau betis dari ditutup dengan 70 lapisan kain sutra yang paling mahal dan paling tebal, tetap ternampak cahaya putih pada betis. Cuba tengok betis kita. Saya nak tengok betis orang lelaki. Apa yang tak ada? Peta mana tak ada? Parut, bulu, bulu bercampur warna hitam putih habis dah. Dekat rambut bulu betis pun tukar jadi uban habis dah. Betis kita berparut, betis kita warna pun tak ada cahaya. Ada cahaya? Betis tak ada. Tengok betis sendiri yang tengok orang. Allah Akbar. Nak banding betis, kita bayangkan tengok betis bidadari pun berguling. Orang lelaki juga tengok betis pun berguling tu lah. Allah Akbar. Boleh? Guling muslim kata tengok, ya Rabbi. Itulah nikmat yang sedang dicari oleh mereka yang sedang berada di rumah Allah pada waktu-waktu puncak, waktu-waktu perdana. Bagi orang mukmin antara maghrib dan isyak, inilah tempat kita. Bukan di kedai kopi, bukan di pasar malam, bukan di supermarket. Kerana kita mengharapkan agar himpunan kita hari ini bukan sekadar himpun di surau Al-Huda, bahkan kita dihimpun bersama dengan Huda, hidayah Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya sebut ayat tadi dan surah An-Nahl, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Kalau ada kesempatan panjang umur selepas Idul Fitri, ya,
InsyaAllah tempoh 2 bulan, bulan 4 dan bulan 5, panjang umur jumpa pada bulan 6 kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas salah silap. Selamat menyambut bulan Ramadan. Dan saya tak lupa kalau sebut Ramadan, saya dipesan oleh kawan yang tolong berniaga kurma, dia bagi saya bawa kurma ajwa. Dia bawa, tak apa nak ambil dulu, bayar kemudian, tak bayar kita halal, bagi pada Habib Mahir. Kurma ajwa satu kotak setengah kilo 200. Setengah kilo 200, 7. Minyak habis. Minyak habis. Allah sebut ajwa. Kalau najwa 2,000 tak apa. Cuma ajwa setengah kilo 20 ringgit. Dia buat packing saya dah setengah kilo 20 ringgit. Rumah tangkai tulis dia 12 ringgit. Yang kedua ialah buat kutipan tentang wakaf kubur. Kalau masih ada, kami masih lagi kekurangan dalam tak sampai lebih kurang dari 50,000 lagi kekurangan. Dijanjikan oleh pihak jabat tanah dan Sainlogi nanti pun 6 bulan untuk selesaikan masalah tukaran tanah tersebut. Wallahu alam, moga-moga wakaf yang tuan berikan dan kita sediakan kurma untuk Ramadan. Salah satu biawai tak ada Ramadan, kurma ajwa ni tengah pawai tu, tengah hari habis. Moga-moga ada keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah panjang umur jumpa pada bulan yang akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.